Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita buruk yang diterima oleh Anwar Ibrahim. Apabila Setiausaha Politik Perdana Menteri menyatakan bahwa pengisytiharan harta Anwar pada 2019 disalahguna untuk memfitnah. Bahwa siapalah yang sanggup menggunakan pengisytiharan harta Anwar Ibrahim ini untuk memfitnah beliau. Sekarang ini budaya memfitnah sudah menjadi seperti darah dalam daging, khususnya parti-parti politik. Tidak kiralah itu kerajaan ke pembangkang ke, banyak sekali yang suka memfitnah. Mereka lupa bahwa dosa memfitnah itu sama dosanya seperti membunuh. Perbuatan memfitnah itu adalah dosa besar. Tapi biasalah, kalau dah kemeruk kuasa, kalau dah tak sabar nak jadi berkuasa semula, gila kuasa dan sebagainya, sangguplah dibuat apa saja, termasuklah memfitnah. Termasuklah memfitnah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim semata-mata mahukan kuasa mereka semula. Ahmad Farhan Fauzi berkata ada jemaah menteri dan ahli parlimen yang mengisytiharkan aset jauh lebih tinggi daripada Anwar Ibrahim. Data pengisytiharan harta Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang pernah diisytiharkannya pada 7 Mac 2019 kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah disalahgunakan, kata Setiausaha Politik Anwar Ahmad Farhan Fauzi. Beliau berkata, maklumat itu digunakan untuk menyebarkan tuduhan bahawa Anwar adalah pemimpin ke-17 terkaya di dunia. Dengan gambaran seolah-olah hartanya diperoleh secara tidak sah. Katanya, pengisytiharan harta itu adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan Pakatan Harapan PH ketika itu untuk memastikan ketelusan dan dalam kalangan jemaah menteri dan ahli parlimen. Pengisytiharan ini tidak mendatangkan sebalang isu pada waktu itu kerana ia disertai dengan penjelasan terperinci mengenai bagaimana aset tersebut diperolehi. Sebagian besar nilai asetnya adalah berdasarkan anggaran semasa harta miliknya. Aset-aset ini diperoleh secara sah dan boleh dibuktikan melalui dokumen jual beri dan rekod kewangan yang sah, katanya dalam satu kenyataan. Farhan berkata pengisytiharan harta sebanyak 10.7 juta ringgit oleh Anwar ketika itu tidak menjadi isu kerana ramai jemaah menteri dan ahli parlimen PH mempunyai nilai aset yang jauh lebih tinggi, antaranya R. Santahara Kumar segamat dengan 132.1 juta ringgit dan Eng Koham 77.0 juta. Dr. Mahathir sebanyak 32.3 juta ringgit, Mukriz Mahathir 25.1 juta ringgit, Muhammad Redzwan Yusuf 23 juta ringgit, Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad 15.3 juta dan Muhyiddin Yassin 14.3 juta. Secara logiknya, tuduhan bahawa Anwar adalah pemimpin ke-17 terkaya di dunia adalah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pemimpin lain di Malaysia sendiri. Nilai aset Anwar bukanlah antara yang tertinggi. Bagaimana mungkin beliau tergolong dalam senarai pemimpin terkaya dunia? Penyebaran tuduhan tidak berasas ini adalah contoh klasik fitnah yang boleh merosakkan kredibiliti individu tanpa bukti yang sah. Dalam Islam, fitnah adalah dosa besar, kata beliau. Beliau berkata demikian, tindakan menyebarkan maklumat tanpa menyiasat kebenarannya tidak hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan institut negara. Farhan berkata perbezaan pandangan dalam politik adalah perkara biasa namun ia perlu dilaksanakan secara matang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akaun bank Bersatu disita, ini penjelasan SPRM. Baru-baru ini dalam Perhimpunan Agung Bersatu, telah dinyatakan oleh Bendahari Bersatu iaitu Rina Harun menyatakan bahawa
Parti Bersatu sebenarnya dalam keadaan yang amat kritikal. Sehingga ada netizen yang mengejek. Kata mereka, duit dalam Parti Bersatu, dalam akaun Parti Bersatu tinggal RM10 sahaja. Adakah itu benar? Entahlah. Tapi sehingga mereka membuat beberapa pungutan demi pungutan untuk membantu pelaksanaan beberapa perhimpunan dan juga peruntukan mereka. Ada netizen kata, itulah siapa suruh Anda melakukan perbuatan khianat dulu. Anda meninggalkan Pakatan Harapan, sekarang dah kena hukum karma, kata netizen. Apa pula pandangan Anda semua? Dalam pendedahan baru-baru ini, menyatakan bahawa akaun Parti Bersatu telah pun dibekukan dan disita. Ini menyebabkan Parti Bersatu jatuh papak ke dana miskin tahap gaban. Ini berlaku, ini dan ini penjelasan daripada SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menegaskan akaun bank milik Parti Bersatu disita mengikut peruntukan undang-undang dan tidak dibuat sewenang-wenangnya. Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Datuk Wan Sharifuddin Wan Ladin, dilapor berkata, akaun bank parti komponen Perikatan Nasional itu adalah subjek matter. Menurutnya, akaun bank itu tidak akan dilepaskan sehingga selesai perbicaraan dan tertakluk kepada Seksyen 50 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Seksyen 50 dalam kurungan 1 adalah berkenaan dengan penyitaan harta alih dalam institusi kewangan. Dan dalam kes ini mengikut seksyen tersebut, pendakwa raya DPP menggunakan kuasanya untuk mengarahkan supaya harta alih di institusi kewangan itu disita serta mengarahkan institusi kewangan supaya tidak melepaskan atau melupuskan harta alih yang terbabit sehingga perintah itu diubah atau dibatalkan, katanya dalam kenyataan hari ini. Justru jelasnya tempoh perintah penyitaan yang dibangkitkan itu adalah jelas dinyatakan dalam Seksyen 52A dalam akta yang sama. Ia menyatakan, sesuatu perintah penyitaan yang dibuat mengikut akta ini hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas tamat tempoh 12 bulan dari tarikh perintah penyitaan itu. Sekiranya orang yang terhadap perintah itu tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan mengikut akta ini. Adalah jelas kes ini mendapat izin mendakwa dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dituduh mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1, kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, ujarnya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, keadaan Parti Bersatu memang sangat kritikal sehingga netizen mengejek. Mereka kata uang dalam Parti Bersatu tinggal RM10. Apalagi yang mau digunakan, kata mereka. Tapi ada juga netizen kata itu dalam akaun, di luar akaun mungkin banyak lagi, kata mereka. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.